ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita. Pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan pun tentang beberapa muqaddimah daripada kitab Aujazul Mukhtasarat. Maka hari ini insya-Allah kita sambung lagi perbahasan kita. Sekejap. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Aujazul Mukhtasarat ini dengan penjelasan yang lebih lanjut daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan fardu ain, insya-Allah. Maka kata pengarang, pada hari ini kita akan membahaskan tentang fasal ataupun perbahasan yang baru. Kata pengarang, hafizahullah, faslun wa ma'na la ilaha illallah anna ahadan la yaqdiru 'ala al-khalqi illallah. Kata pengarang, hafizahullah, makna la ilaha illallah iaitu apabila kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada sesi yang lalu bahawasanya rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman itu ada 6. Maka di antara perkara yang paling penting dalam rukun Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah. Itu bagaimana seseorang dia ingin memeluk agama Islam, ataupun jika dia telah melaksanakan ataupun melakukan perkara yang disebut sebagai murtad ataupun sebagai riddah, maka iaitu dengan binutqi bisyahadatain, dengan mengucap dua kalimah syahadah. Jadi sekarang kita masuk pada perbahasan bahawasanya wajib atas setiap mukallaf untuk dia itu memeluk agama Islam. Okey, ayadkhulu fi dinil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Binutqi bisyahadatain, dengan mengucap dua kalimah syahadah yang kita sebut sebagai dua kalimah syahadah fil hali, pada kadar yang segera, iaitu serta-merta, waktu tu juga. Okey, in kana kafiran, jika dia itu orang yang kafir. Kalau kafir ni maksud dia apa? Kafir ni ada dua. Satu kafir asli, okey, satu kafir murtad. Ini daripada satu sudut perbahasan. Okay. Kafir itu terbahagi kepada dua, kafir asli dengan kafir murtad. Kafir asli ni maknanya dia tidak pernah memeluk agama Islam dan dia daripada ibu bapa yang kufur. Keturunan dia dulu pun atau nenek moyang dia dulu pun memang berada dalam agama yang kufur. Okay, maka itu kita katakan dia adalah kafir yang asli. Hatta kalaupun dia adalah kafir yang kitabi. Okay, kitabi maknanya dia daripada ahli kitab, tetapi ahli kitab ni bukan beriman. Ya, ahli kitab ni tetap juga dihukumkan kufur, tapi dia orang-orang kafir yang asli, yang kitabi. Jadi perbahasan ni sekarang ni dua je, sama ada dia itu daripada susu galuh yang daripada susu galuh yang asli, okey, kafir yang asli, ataupun dia daripada ataupun dia daripada asal dia Muslim kemudian dia melakukan murtad, dia melakukan riddah. Okay, jadi kafir yang kedua adalah kafir yang murtad. Jadi ada dua, kafir asli dengan kafir yang murtad. Baik, kedua-dua keadaan ini, okay, wajib mereka mengucap dua kalimah syahadah untuk memeluk agama Islam. Kalau dia kafir asli, kemudiannya dia telah menjadi mukallaf. Dia telah menjadi mukallaf. Apa yang dikatakan sebagai mukallaf ni? Iaitu apabila dia telah baligh, berakal dan sampai padanya dakwah Islam. Boleh jadi seseorang dia berada di suatu kawasan yang jauh. Contohnya dia berada di satu kawasan yang jauh, satu kepulauan yang orang Islam tak pernah sampai padanya. Contohlah, ini orang Islam tak pernah sampai padanya. Maka dia ini kafir yang asli, dia tidak menyembah Allah, tetapi dia belum lagi dikira sebagai mukallaf.
Belum lagi dikira sebagai mukallaf. Kerana apa? Ini atas suatu pendapat daripada pendapat mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana dia ni belum sampai lagi kepadanya dakwah Islam. Belum sampai lagi padanya dakwah Islam. Apa makna dakwah Islam? Iaitu sampai kepadanya usul dakwah. Sampai kepadanya aslud dakwah, asal dakwah. Apa dia asal dakwah kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk orang yang tidak beriman, kita tak suruh dia belajar fardu ain dulu. Kita tak suruh dia belajar tentang solat, tentang puasa, tentang zakat dan sebagainya, tidak. Okey, yang pertama perlu diajar kepada mereka supaya dia ini ditaklifkan ataupun supaya dia ini dikira sebagai mukallaf. Apabila telah sampai kepadanya aslud dakwah, sampai padanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam bahasa yang dia faham, bukan bahasa Arab. Bila kita sebut sampai padanya kalimah la ilaha illallah, iaitu dalam bahasa yang dia faham. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Hokkien ke, bahasa Cantonese ke, bahasa Urdu ke dan sebagainya. Yang penting sampai padanya makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai padanya makna. Maka dia dikira telah sampai kepada tahap dia mukallaf. Maknanya dia baligh, dia berakal dan sampai padanya dakwah Islam, aslud dakwah. Maka orang ni barulah dikira sebagai mukallaf. Dia dipertanggungjawabkan. Bererti dalam erti kata lain, kalau dia tidak beriman, sedang dia telah mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah, maka orang tersebut dikira sebagai orang yang kafir, yang mukallaf, yang jika dia mati dalam keadaan demikian, maka dia dikira sebagai mati dalam kekufuran yang dia akan diazab di hari akhirat selama-lamanya. Okey. Adapun yang jenis kedua ialah yang asal Muslim. Yang asal Muslim. Kemudian dia melakukan riddah, dia melakukan murtad. Okey. Maka wajib juga dia kembali kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Okey. Orang yang murtad tidak menjadikan dia masuk Islam dengan dia mengucap ataupun dia menyebut astaghfirullah contohnya. Ataupun dia kata sorry astaghfirullah contoh dia kata. Tidak memadai ucapan istighfar bagi orang yang murtad untuk menjadikan dia kembali kepada agama Islam. Orang yang telah murtad juga wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah untuk kembali kepada agama Islam. Maka dalam keadaan ini, kedua-dua keadaan ini wajib untuk mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun daripada sudut mazhab kita dalam fiqh Syafi'i, tidak wajib untuk orang yang memang lahir dalam keadaan Islam. Ini pembahasan tentang orang yang lahir dalam keadaan Islam, yakni mak ayah dia Muslim. Mak ayah dia Muslim. Maka tak wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah, melainkan sewaktu dia menunaikan solat, iaitu pada tahiyat akhirnya. Wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah pada bacaan tahiyat akhir dia, kerana itu adalah di antara yang kita sebut sebagai rukun yang qauli. Itu adalah antara rukun yang qauli. Adapun dalam mazhab Maliki, maka wajib bagi orang yang Muslim, yang lahir Muslim, dia lahir Muslim, mak ayah dia Islam ataupun ayahnya Islam, kerana agama anak ikut agama ayah. Agama anak ikut agama ayah. Jika ayahnya berkahwin dengan perempuan yang kitabi, contohnya ayah dia kahwin dengan Yahudi contohnya, maka agama dia tak ikut agama mak, walaupun maknya Yahudi dan pernikahan ayahnya sah, maka agama dia ikut agama ayah dia. Maka orang ini adalah Muslim. Maka dalam mazhab Maliki,
wajib atas orang yang lahir Muslim, tetap juga wajib atas dia mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Dan kewajipan ini maksudnya jika dia tak buat, dia berdosa. Jika dia tak buat, dia berdosa. Bukan bermakna jika dia tak buat, dia bukan Islam. Kena hati-hati pada masalah ni. Kena catat dan kena faham betul-betul. Wajib untuk dia mengucap sekali seumur hidup. Kalau dia tak mengucap, dia tetap juga Muslim. Tetapi dia Muslim yang berdosa. Sebab dia tak mengucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Itu dalam mazhab Maliki. Dan mengucap 2 kalimah syahadah adalah dituntut dengan ucapan yang betul. Dengan ucapan yang betul. Bagi orang yang bukan Islam, jika dia nak memeluk agama Islam, okey, ini dia punya qadiyah dia punya situation dia. Datang seorang non-Muslim, okay, kepada orang Islam untuk dia memeluk agama Islam. Maka haram untuk orang Islam menangguhkan keislaman seseorang yang ingin memeluk agama Islam. Dia tak boleh kata, kau dah fikir masak-masak ke, kata dia. Contohlah. Kau dah fikir masak-masak ke nak masuk agama Islam ni? Apa kata kau baca dulu buku ni? Lepas tu kau fikir masak-masak. Ini bukan perkara main-main, contoh dia kata kan. Ini bukan perkara main-main. Aku tak nak kau masuk Islam lah. Dia menggunakan logik akal dia yang tak betul. Aku tak nak kau masuk Islam, nanti kau tiba-tiba rasa bersalah. Maka kau kena faham dulu Islam, barulah kau mengucap 2 kalimah syahadah. Salah salah. Haram bagi orang Islam menangguhkan keislaman orang lain. Haram. Bahkan para ulama menyebut jika seseorang itu diminta padanya untuk mentalqinkan 2 kalimah syahadah kepada orang yang baru nak memeluk agama Islam dan dia menangguhkan perkara tersebut, maka dia jatuh murtad. Contoh, orang A datang orang B. Orang B kafir lah. Orang A Islam. Orang B yang kafir ni kata, tolong ajarkan aku tentang 2 kalimah syahadah. Aku nak masuk agama Islam. Apa dia perlu buat yang A? Dia perlu ajar terus yang B untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib. Tak boleh dia tangguh-tangguhkan keislaman orang tu. Cakap, nanti dululah aku tak ready. Ataupun, nanti dulu pejabat agama tak buka lah. Hari Isnin baru kita pergi pejabat agama, baru kau masuk agama Islam. Keadaan ni bahaya. Kerana apa? Kerana ia termasuk bawah kaedah ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran kufur. Ini disebut oleh fuqaha seperti Imam An-Nawawi dan selainnya. Bahkan kata ulama, kalau khatib sedang berkhutbah atas mimbar, masuk orang kafir, cakap dengan khatib, wahai khatib, contohnya, wahai khatib, ajarkan aku 2 kalimah syahadah agar aku dapat memeluk agama Islam. Kalau khatib itu kata, tunggu aku habis khutbah dulu, duduk dulu, tunggu aku habis khutbah, kejap lagi aku ajarkan kau 2 kalimah syahadah, maka fuqaha kata juga murtad. Ni hati-hati ni, okey, dalam masalah ni. Maka kalau ada orang bukan Islam nak memeluk agama Islam, wajib untuk diajarkan 2 kalimah syahadah serta merta. Dan tidak disyaratkan 2 kalimah syahadah itu diajar dalam bahasa Arab. Okey, tak disyaratkan mengajar dalam bahasa Arab. Okey. Bahkan boleh sahaja diajar dalam bahasa selain Arab. Dan perlulah seseorang mengetahui bahawasanya kalimah nafi dan isbat pada la ilaha illallah tidak dipotong-potong. Tidak dipotong-potong, kerana kalimah nafi dan isbat ni bukan boleh dipotong-potong, kerana jika dipotong ia mengubah makna. Perlulah seseorang itu diajarkan seperti dia mengatakan ucap, cakap. I bear witness. Contoh dalam bahasa Inggeris. I bear witness. There is no God except Allah. Jangan berhenti there is no God. Kerana memotong di situ bererti dia telah mengiktiraf tiada Tuhan.
walaupun setelah itu dia accept Allah walaupun dia datangkan istisna, tetapi kalimah ataupun jumlah istisna ini, nafi isbat ini, mestilah dia itu diucapkan dengan sempurna. Dengan sempurna. Okey. Tak boleh dia potong-potong. Dalam bahasa Arab maupun selain Arab. Jadi kalau dia ajar dalam bahasa Arab, jangan disebut asyhadu, asyhadu. Contoh ada orang sebut kan, alla ilaha, dia berhenti. Alla ilaha, sebenarnya salah. Jadi kita sebut alla ilaha illallah. Kalau orang kata susah lah macam tu ustaz, dia ni bukannya orang Melayu, bukan orang Arab pandai baca Arab. Iyalah, sebab tu kita katakan, fuqaha kata tidak disyaratkan ucap dalam bahasa Arab. Tak syarat. Okey, ucap dalam bahasa yang dipaham, bahasa Inggeris. I bear witness there is no God except Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Sah Islam dia. Kalau dia ucapkan aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, sah Islam dia. Dan dalam bahasa yang lain. Dan dalam bahasa yang lain. Dan tidak disyaratkan keislaman itu pada asalnya untuk diregister pejabat agama. Zaman Nabi mana ada pejabat agama? Zaman sahabat mana ada pejabat agama? Zaman salafus soleh mana ada pejabat agama yang meregister-register Islam ni? Yang ada register-register dengan keislaman ni baru-baru ni je. Maksudnya yang mutaakhirin ni je, mutaakhir ni je. Adalah untuk kecekapan pengurusan. Kecekapan pengurusan. Pentinglah benda tu, penting register tu. Supaya kalau dia ni meninggal dunia, okey, keislaman dia diregister, maka katalah dia mengucap 2 kalimah syahadah malam ni. Esok dia meninggal dunia. Kalau tak ada apa-apa bukti bahawasanya dia Muslim, boleh jadi keluarga dia yang bukan Muslim tuntutlah jenazah dia untuk dikebumikan di perkuburan yang non-Muslim. Sedangkan wajib atas orang Islam untuk mengebumikan mayat orang Islam dalam perkuburan orang Islam. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah ini? Jika ada orang nak mengucap 2 kalimah syahadah, nak masuk Islam, wajib kita ajarkan dulu, talqinkan 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam dulu, kemudian tulislah sikit benda, ambillah gambar, ni kan zaman teknologi. Ambillah gambar, ambillah video, tulislah sikit, sign letak cop jari ke dan sebagainya. Kalau dia mati malam tu, kalau dia mati pagi esok tu pun senang untuk diuruskan. Senang untuk diuruskan. Okey. Kemudian barulah pergi pejabat agama, register balik. Ada beberapa kes yang saya handle hari Minggu. Ada ketika tu saya tengah kat pejabat. Dia call, saya kata video call. Terus kita syahadahkan orang yang non-Muslim, asal Hindu, India. Dia dah lama dah minat pada Islam. Kebetulan malam tu di kuliah tempat tu saya mengajar, kalau kita sayangkan kawan kita yang non-Muslim, maka ajar dia untuk meluk agama Islam. Jadi ada seorang jemaah ni, Masya Allah, dia ada kawan India. Dia terus sebut pada kawan dia tu, jom masuk Islam, kata dia. Kawan dia India tu kata, aku dah lama memang nak masuk Islam dah, tapi tak ada orang ajar pada aku. Jadi pada hari tu juga, tengah hari itu juga saya kata masuk Islam. Ucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah. Jadi begitu cara dia. Mesti disegerakan. Kerana ulama sebut binutqi bisyahadah fil hali, pada seketika itu juga, serta-merta. In kana kafiran wa illa fa fis salah. Jika dia orang kafir, maka segera. Kalau dia memang asal Muslim, maka diucap dalam solat, dalam mazhab Syafi'i, mesti diucap pada tahiyat akhir. Okey, jadi kalimah la ilaha illallah ni jangan diputuskan. Mesti diucap dengan betul. La ilaha illallah. Bukan Allah, ha dibuang. Kena ajak Allah. Okey, Allah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Allah, kena Allah. Okey. Dan begitu juga dia mesti fokus kepada sebutan Muhammad. Muhammad. Kita kena tahu bahawa saja bahasa Arab ni tak sama bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau tukar huruf, tukar huruf lah, dia gini. Bahasa Melayu ni, oleh kerana kita dah kurang penggunaan jawi. Okey, pada zaman sekarang, pada zaman dulu tak ada masalah.
pada zaman sekarang oleh kerana kurangnya jawi, mungkin dalam 20-30 tahun, 20-30 tahun yang lately ni, maka masyarakat dia dah tak pandai untuk menyebut perkataan dengan betul kerana perkataan semua telah dirumikan. Sedangkan banyak perkataan dalam bahasa Melayu adalah pinjaman daripada bahasa Arab. Contoh zikir. Kalau kita sebut orang Melayu sekarang, dia sebut zikir. Dia sebut dengan Z, zikir. Kalau zikir ni dalam bahasa Arab disebut dengan zai, maknanya lain. Maknanya lain. Okey. Dalam bahasa Arab, zikir mesti disebut dengan zal, zikir. Zikir. Okey. Contohnya. Jadi kalau sebut zikir dengan zikir, itu dua benda yang berbeza. Seumpama orang Melayu sebut hang tuah dengan hang buah, ta dengan T dengan B kita tukar. Kan lari makna kan. Jadi kalimah Muhammad dia datang dengan mim ha mim dal. Okay, mim ha mim dal. Maka wajib disebut Muhammad. Mim tu pula ada syaddah, ada tasydid. Jangan sebut Muhammad. Sebab orang dulu, orang Melayu ni bila dah rumi kan dia MOHD, MOHAMAD dan sebagainya kan. Jadi kita orang Melayu ni kalau tak ada jawinya maka jadilah ha dengan ha itu sama. Sedangkan ha pedas, ha bulat. Muhammad bukan nabi kita. Tapi kalau cakap kat orang luar daripada majlis ilmu, dia terkejut. Dia kata Muhammad bukan nabi kita. Nabi kita Muhammad, bukan Muhammad. Kena faham tu. Okey, sebut dengan Muhammad. Maka kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, okay, wajib ajarkan dia dengan ha. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Kalau dia tak boleh sebut macam mana? Kalau dia tak boleh sebut, kata ulama, gantikan kalimah Muhammad kepada kunyah Nabi. Kunyah. Mungkin ada di kalangan kita first time dengar kunyah kan. Dia bahasa Arab ni dia ada dua jenis gelaran. Yang mana gelaran dalam bahasa Arab adalah isim ma'rifah, benda ma'rifah. Benda ma'rifah ni maksudnya kata nama khas. Dalam bahasa Melayu kita kata nama khas. Okey. Iaitu satu dipanggil laqab, satu dipanggil kunyah. Okey, satu dipanggil kunyah. Jadi kunyah Nabi apa dia? Kunyah Nabi adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Okay, orang Arab dulu kan Abu-Abu. Kalau kita tanya orang zaman sekarang, dia mana nak kenal nama sebenar Abu Jahal? Ada siapa tahu? Tak ada. Sebab dia kenal Abu Jahal tu dengan kunyahnya, Abu Jahal. Jadi kalau sebut Abu Jahal, itulah dia, orang tu lah Abu Jahal tu, yang musuh Nabi tu. Tapi kalau disebut nama sebenar Abu Jahal, dia tak kenal lah. Kan? Abu Lahab contoh, Abu Lahab tu bukan nama sebenar. Itu nama kunyah dia, nama gelaran dia, gelaran kunyah dia. Jadi orang Arab ni, kunyah ni benda yang memang normal disebut. Panggilan orang, nama orang. Jadi kalau kita ubah nama Muhammad kepada kunyahnya, boleh. Fuqaha kata sah ucap dua kalimah syahadah dengan menyebut I bear witness that Abul Qasim. Abul Qasim sebutannya lebih mudah. Kerana hurufnya itu tak sama dengan ha. Kalau Muhammad, ha ni ada sebahagian non-Muslim yang belum Muslim. Kalau kita sebut ha, kerana tak belajar lagi kan. Jadi payah nak sebut ha. Kial dia nak sebut ha. Okey, jadi kita ajarkan Abul Qasim. Abul Qasim ni simple. Very simple. Dan Abul Qasim itu boleh diucapkan dengan qaf yang biasa ataupun qaf Yaman. Qaf orang Yaman. Qaf orang Yaman ni bunyi macam G. Qasim, Qasim. Kalau kita biasa dengar ceramah Habib Umar akan sebut ga. Okay, orang Yaman dia memang sebut dengan ga. Dia tak sebut qa, dia sebut ga. Okay, Abul Qasim contohnya. Sah juga. Okay, kalau dia dalam bahasa Melayu dia boleh sebut. Dan aku naik saksi bahawasanya Abul Qasim. Dalam hati dia Abul Qasim itu Muhammad bin Abdullah. Okay, maka sah.
Okay, sah. 2 kalimah syahadah. Jangan paksa Muhammad, tak boleh juga. Suruh disebut Abul Qasim, maka fuqaha kata sah. Sah untuk diiktibar ataupun dikira sebagai mukmin ataupun muslim, yang telah masuk agama Islam. Baik, itu adalah seputar kepada apa yang disebut sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Baik, apabila seseorang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, apa makna asyhadu? Apa makna asyhadu? Okay. Asyhadu maknanya ialah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Aku tahu, aku ucap, aku tahu, aku percaya dan aku ucap. 3 ni dinamakan sebagai rukun syahadah. Rukun syahadah. Kalau orang tanya, apa makna aku naik saksi? Naik makna. Saksikan apa? Makna aku naik saksi ialah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Aku tahu dan aku i'tiqadkan dalam hati dan aku ucap dengan lisan. Ini juga disebut dalam oleh ulama kita, antaranya Syekh Daud Al-Fatani dalam Sulamul Mubtadi. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain, dalam risalah yang lain, antaranya dalam Syahadah Tokku Paloh. Syahadah Tokku memanggil Syahadah Tokku Tuan Besar, asalnya ayah Tokku Paloh, kemudian disebarkan oleh Tokku Paloh, salah seorang tokoh ulama Ahlul Bait daripada keturunan Rasulullah di Terengganu, juga mensyarahkan makna yang sama. Okey, kita boleh tengok pada perbahasannya, contohlah. Okey, kita tengok. Okey. Kalau nampaklah insya-Allah. Ya. Sharekan. Kalau kita tengok syahadah Tokku Paloh ni, yang ni alhamdulillah saya juga ambil secara bersanad lah. Yang pertama sanad daripada kawan saya yang mengambil daripada cucu Tokku Paloh. Okey, daripada cucu Tokku Paloh. Biasa dia datuk penasihat agama Sultan Terengganu. Tetapi kalau dalam keadaan santai disebut Habib Umar je. Tapi dia adalah penasihat bagi Sultan Terengganu. Yang kedua saya ambil daripada cicitnya juga. Baik, syahadah Tokku Paloh ni kalau kita lihat, tengok disebut apa, ertinya, nampak kan semua dalam ni, bukan ni? Okey, ertinya aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua. Okay, ni jua okay. Hilang pula titik jim dia. Itu makna dia. Ini namanya rukun syahadah. Okay, aku tahu, aku yakin dan aku ucap. Itu rukun syahadah. Kalau orang tanya lepas ni pada kita, apa makna aku naik saksi, inilah makna dia. Rujukannya terus Google je syahadah Tokku Paloh, terus kita jumpa perbahasan dia ataupun kita jumpa makna dia. Jadi kalau tak lengkap 3 rukun ni, tidak dinamakan orang itu Muslim. Kalau tak lengkap 3 ni, tak dinamakan Muslim. Faham tak? Contoh kalau dia mengucap sahaja, dia sebut, okay, zahir pada kita orang yang di luar daripada dia ni, selain daripada dia. Bila kita dengar dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita tidak mengetahui tentang dalamannya. Zahir kita hukum dia Muslim. Okey, kalau orang datang pada kita, contoh kan, dia mengucap
Dia kata aku nak masuk Islam. Dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zahir kita hukumkan Muslim. Okay, sebagaimana pada asal Nabi SAW hukumkan Abdullah bin Ubay Muslim. Kerana tidak diketahui keadaannya pada ketika itu. Sehinggalah Allah Ta'ala lah yang mewahyukan kepada Nabi bahawasanya Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya, sekutu-sekutunya itu adalah munafik. Sehingga turun surah tentang golongan munafikin ni. Maka ini dipanggil sekadar mengucap. Tapi tidak diiktikadkan maknanya. Walaupun dia tahu maknanya, tapi tidak diiktikad maknanya. Zahir Muslim, tapi di sisi Allah dia kafir. Orang munafik ni sama, dia kafir. Kafir munafik. Kafir musyrik, kafir murtad. Dia ada banyak jenis kafir tu. Ini kafir munafik. Seperti siapa kafir munafik ni? Seperti seorang orientalis barat. Yang namanya ditukar kepada nama Islam, namanya Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar, yang merupakan orientalis daripada Belanda, daripada Leiden University. Namanya adalah Snoek Horgenje. Nama dia Snoek Horgenje. Dia ni berpura-pura memeluk agama Islam, masuk ke Indonesia melalui Aceh, jadi ulama Islam. Snoek Horgenje ni jadi ulama Islam. Siap boleh berfatwa, siap ada jalinan dengan kerajaan Uthmaniyah pada masa tu. Diminta fatwa. Siap ulama-ulama pun minta fatwa dengan dia sebab alimnya dia. Pakarnya dia dalam bahasa Arab, pakarnya dalam fiqh, pakarnya dalam usul. Snoek ni. Kemudian dia ni berkahwin juga dengan orang Islam di Indonesia. Rupanya dia ni orientalis barat dan spy barat, spy Belanda. Hasil mahsul dia ialah dia ni akhirnya dapat mengumpulkan data-data di Indonesia sehingga menyebabkan Belanda mudah untuk menjajah masuk Indonesia, dan segala karya-karya ulama Indonesia yang berada pada masa itu kebanyakannya diambil dibawa ke Belanda. Jadi sekarang kalau orang nak kaji tentang kitab-kitab ulama Indonesia, manuskripnya banyak dekat Belanda, dekat Leiden University. Tu dia. Ini orang munafik. Orang munafik. Yang kedua ialah orang yang mengucap sahaja tanpa mengetahui makna. Tanpa mengetahui makna. Contohnya ada pelancong datang kat Malaysia. Dia pun tanya dengan kita. Kan? Macam mana nak cakap apa khabar? Bukan kita lah, orang lain lah. Dia tanya pada orang lain. Macam mana nak tanya apa khabar in Malay ataupun in Arabic contohnya. Dia pun diajar. Apa khabar ialah asyhadu an la ilaha illallah. Contohlah. Maka dia pun diajar dua kalimah syahadah tanpa dia tahu makna. Tanpa dia tahu makna. Dia pun pergi jumpa orang, dia pun sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan kefahaman apa khabar, sihat ke semua. Contohlah. Apa dia tahu makna. Maka pengucapan dua kalimah syahadah dia itu juga tidak diiktibar dia Muslim. Tidak diiktibar dia Muslim. Okey. Begitu juga kalau dia sekadar tahu dan konon-kononnya meyakini dalam hati tetapi tidak mengucap dengan lidah, juga tidak diiktibar Muslim. Juga tidak diiktibar Muslim kerana diiktibar Muslim itu berdasarkan kepada ucapannya. Sebab tu kita sebut tadi, kalau dia ucap tapi hati disimpan kufur, kita orang Islam iktibar dia Muslim. Walaupun dia di sisi Allah kafir. Tapi kalau orang tu konon-kononnya dia iktikad dalam hati tapi dia tidak ucap dengan lisan, maka kita kalau tak pernah tahu bahawasanya ada seorang daripada kita yang mendengar dia ni mengucap dua kalimah syahadah, maka kita tidak diiktibar sebagai Muslim. Kerana asalnya kufur tadi. Okey, jelas itu Baik. Makna la ilaha illallah
ialah anna ahadan la yaqdiru 'ala al-khalqi illa Allah. Kalimah ilah maksudnya ialah yang baginya ketuhanan. Apa makna ketuhanan? Apa makna ketuhanan? Ketuhanan maksudnya ialah yang berkuasa untuk mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada. Dalam erti kata yang lain, ketuhanan ialah bagi sesuatu yang berkuasa menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Maka ilah hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah. Kerana apa? Kerana tidak ada selain Allah yang mencipta dengan makna mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada. Dan oleh kerana dialah yang menciptakan sesuatu dari tiada kepada ada, maka dialah yang berhak disembah. Itu faham dia. Dia faham dia secara umum dia. Manakala yang selainnya tu disembah oleh orang-orang yang tidak beriman adalah disembah secara zalim. Disembah secara zalim. Yakni mereka mengambil sembahan-sembahan itu sebagai ma'bud mereka, sebagai ilah mereka, sedangkan itu bukan ilah. Hanya pada kata nama sahaja mereka panggilnya ilah. Tetapi pada hakikatnya yang disembah itu bukan ilah. Yang disembah itu adalah makhluk. Berhala contohnya. Ruh contohnya. Pokok contohnya. Lembu contohnya. Lembu ada yang disembah. Batu contohnya. Itu semua makhluk. Tidak berhak disembah pun. Bahkan disembah secara zalim pun. Kerana yang disembah semua tu adalah lemah. Bukan Tuhan. Tidak mencipta pun. Maka ilah adalah Allah. Adalah Khaliq, pencipta. Maka bila seorang dia mengucapkan la ilaha illallah, faham dia, hati dia iktikadkan bahawasanya yang mencipta, yang maha mencipta hanyalah Allah, justru dialah yang berhak disembah. Sebab tu pada kalimah la ilaha illallah ni ada dua tafsiran. Satu tafsiran la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Tafsiran kedua kata ulama la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi la khaliqa illallah itu lebih tepat kerana la khaliqa illallah itu menatijahkan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta melainkan Allah, itu lebih tepat kerana bila tidak ada pencipta selain Allah, maka hanya dia pencipta, maka dialah yang berhak disembah. Dia menatijahkan la ma'buda bihaqqin illallah. Dan kalimah ilah dan Rabb, ilah dan Rabb adalah dua kalimah daripada sudut istilahnya sama makna. Sama makna. Kalau kita sebut Allahu Rabb ataupun kita sebut Rabbi, Rabbi Allah contoh. Tuhanku adalah Allah. Atau kita sebut Ilahi Allah. Ilahi, Tuhanku adalah Allah. Dua-dua sama makna. Tidak ada beza daripada sudut istilah di antara ilah dengan Rabb. Kita di dunia mengucap dua kalimah syahadah dengan lafaz la ilaha illallah. Tetapi bila kita dalam kubur, kita akan ditanya man rabbuka. Rabb dengan kalimah Rabb. Kerana itu mafhum pada faham kita, ilah dengan Rabb itu sama. Ada golongan yang membezakan ilah dengan Rabb ini secara teknikal kerana dia nak menyampaikan kepada natijah bahawasanya mereka yang melakukan tawassul seperti buat selawat syifa contohnya dengan tuduhan syirik. Maka mereka kata siapa yang buat doa dengan berkat Rasulullah syirik.
Itu nanti kita akan sampailah dalam masalah tu, cuma kita bagi gambaran awal terlebih dahulu. Dia kena faham sungguh-sungguh tentang tauhid ni, barulah dia akan jelas. Kalau tak, ramai orang yang tak jelas masalah tauhid, dia jahil tentang masalah tauhid, tiba-tiba dia nak hukum itu, hukum ini. Ini bahaya. Especially bagi orang awam. Dengar video TikTok 40 saat, 50 saat, 60 saat, dengar video TikTok, dia rasa dia dah faham. Ini bahaya. Bala akhir zaman. Bala akhir zaman ini 60 saat ni, dia tak bagi faham apa-apa pun. Kita je rasa faham. Kita diwahamkan oleh syaitan bahawasanya kita ni faham apa yang disebut dalam TikTok selama seminit, 2 minit contoh. Short video. Short video ni ada keadaan jika seorang tu dah mengetahui, dia membantu. Tapi dalam banyak keadaan short video ni tidak memberi manfaat yang besar. Melainkan hanya seorang itu dia faham tentang agamanya. Konon-kononnya dia faham tapi tak faham. Kerana tu ilmu ni, kata ulama, bitaraqi, ilmu ni dia level by level. Sikit demi sedikit. Orang Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau hari ni kita nak belajar semua, tak faham kita. Dia kena pelan-pelan, slow-slow. Tapi bila orang dapat kemanisan hadir majlis ilmu ni, selain daripada online, dia akan usaha juga cari majlis-majlis ilmu yang fizikal. Dia beza online dan fizikal ni satu je. Keberkatan dalam majlis fizikal tu dia ada. Dia lain sikit dengan online. Bukan online ni tak ada manfaat. Online ni ada manfaat. Bagus. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan kita kelebihan pada zaman sekarang boleh buat online. Tapi dalam masa sama kita jangan lupa untuk cari majlis ilmu yang berbentuk fizikal. Kerana majlis ilmu yang bentuk fizikal ni dia menjadi perawat hati kita. Bila kita jumpa dengan mukmin yang lain, dia akan ada positif punya vibe. Kan, ataupun dalam istilah yang kita panggil ada barakah dia, ada sir dia, dia punya kesan positif dia dalam majlis ilmu. Jadi kerana tu kita kata walaupun kita syarah yang satu baris ni panjang kan, kan kita pun dah penghujung ni, saya pun nak minta diri dulu beransur kita sampaikan itulah. Moga-moga malam ni kita ada manfaat. Maka kita baca wa hadza yaqtadi annahu la yastahiqqu ahadun an ya'budu illa Allah. Itulah yang kita sebut tadi. Faham kepada la khaliqa illa Allah, ia membawa kepada faham bahawasanya tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Secara umumnya, secara asasnya. Okey, jelas jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Barakallahu fikum. Kalau ada soalan yang berkaitan boleh tanya. InsyaAllah kalau ada soalan tuan-puan boleh tanya direct pada Ustaz. Lagi senang kan insyaAllah. Silakan, ada 10 minit ni. Soalan berkaitannya, yang tanya soalan isu lain. Kalau tak ada, alhamdulillah saya anggap semua faham. Barakallahu fikum, jazakumullah ta'ala kulla khair. Allah ta'ala a'lamu wa ahkam. Ya, saudari Nur Atirah. Terus tanya je boleh. Ustaz, saya nak tanya pasal apa, kan ada isu yang macam dekat berita lah, kan orang nak keluar Islam. Lepas tu macam mahkamah tu dia sepatutnya kan dia memang tak boleh luluskan lah kan. So apa hukum kalau macam okey dia luluskan, dia macam berdosa lah. Isu ni kita akan jawab dalam bab seterusnya. Oh, okey. Baik Ustaz, tak apa. Dalam bab murtad. Makanya kita tangguh dulu jawapan tu. Supaya nanti ni cikgu ni ustazah ya. Nanti ustazah tak penting kelas. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Alright. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada sebut pasal nama Muhammad tu kan kunyah kan. So dia ada
Nabi ada 202 nama ya. So kita boleh sebut salah satu ke juga selain daripada Abu Qasim? Yang disebut oleh fuqaha yang tu disebut Yang dengan kunyahnya Kunyahnya Abu Qasim sajalah. Abul Qasim. Adapun yang lain-lain tu yang lain-lain tu nama sebagai Al-Mahni sebagainya itu yang tu sebagai faham bagi merujuk kepada Nabi tapi bukan dalam lafaz syahadah. Okey saya faham dah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Tapi saya akan rujuk lagi lah jika ada yang lain daripada itu. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Ustaz Puan Faridah ada tanya soalan tu Ustaz. Cakap tentang kena ada syahadah sekali seumur hidup. Yang tu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki makna kata setelah dia mukallaf, contoh orang tu lahir Islam, budak-budak kan lahir Islam, kemudian umur 15 tahun dia baligh, dia berakal dan dia memang dah Muslim, maka wajib atas dia ucap 2 kalimah syahadah sekali seumur hidup. Seumur hidup dia lah sekali dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka settle lah dia. Sebab mazhab Maliki ni dalam solat tak wajib baca tahiyat akhir tu. Tu je sebab dia. Mazhab Maliki tak wajib ucap ataupun tak wajib baca bacaan dalam tahiyat akhir tu. Mazhab Maliki tak wajib. Jadi kalau solat dengan mazhab Maliki, kadang-kadang ada sebahagian mazhab Maliki yang solat, ada yang baca, hukum dia sunat je, tak wajib. Jadi ada sebahagian orang mazhab Maliki kan nak cepat, dia bangun daripada sujud akhir tu, Allahu Akbar, dia pun duduk dengan kadar tumakninah, maka dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Kita baru at-tahiyyatu, dia dah Assalamualaikum. Sebab itu dalam fiqh hadis. Jadi itu je. Tapi kita dengan mazhab Syafi'i, dia ucap 2 kalimah syahadah dalam solat waktu bacaan tahiyat akhir. Ustaz, nak tanya pasal mazhab Syafi'i ni, macam kita memadai lah dengan Islam keturunan Ustaz, maknanya kita tak perlu untuk bersyahadah lagi kan? Betul. Madai. Betul. Cuma dia baca 2 kalimah syahadah dalam solat lah, wajib lah. Ada soalan lagi insya-Allah? Ustaz. Ya. Silakan. Saya nak tanya, kalau misalnya lah ada kenalan, dia di media sosial dia seakan-akan sudah murtad. Tapi bila kita tanya pada dia, dia mengaku yang dia masih Islam lah. Tapi secara terang-terangan di media sosial dia memang menceritakan kebanyakan pada agama Buddha lah. Jadi macam tu kita hukum daripada lisan dia lah kan Ustaz? Ke macam mana? Sebab kan reda dengan kekufuran macam Ustaz cakap adalah kufur. Jadi maksudnya macam mana? Yang tu pun kita akan bincang dalam bab setelah ni. Okey, baik. Dia kena faham kaedah dulu baru dia jelas. Tapi kalau kita nak sebut tentang kaedah dan sebagainya, dia akan jadi panjang. Okey, baik Ustaz. Syukran. Okey. Barakallahu fikum, jazakumullah ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan ya, insya-Allah. Okay, jazakallah.